ونداء الأقصى أبكاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, atas nama Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia dan juga para pimpinan dalam Parti Amanah Negara Malaysia, saya mengalu-alukan saudara-saudara penonton sekalian dalam program kita pada hari ini, di mana juga tuan-tuan dan puan-puan berada. Saya mengalu-alukan juga wakil dan pimpinan Yayasan Mimbar Al-Aqsa International di Asia Tenggara dan seluruh petugas dalam kempen Umana Al-Mimbar atau pemegang amanah mimbar sempena peringatan getir tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Zionis dan kuncu-kuncu mereka pada 51 tahun yang silam. Para penonton sekalian, kebakaran yang dicetuskan di bahagian timur Masjid Qibli, iaitu di bahagian selatan Masjid Al-Aqsa, kebakaran besar itu berlaku pada 21 Ogos 1969. Api yang berkobar-kobar pada waktu itu telah membaham semua perkakasan masjid di bahagian itu, termasuk mimbar bersejarah yang dikenali dengan mimbar Salahuddin. Kebakaran itu hampir memusnahkan kubah masjid yang bersejarah yang diperbuat daripada perak asli yang berkilau dan berkilat. Kejahatan itu dikatakan dilakukan oleh Michael Densrohan, seorang Zionis penduduk negeri Australia difahamkan. Perkara itu telah menimbulkan suatu kehebohan yang gamat di dunia pada waktu itu. Dia telah menimbulkan kebangkitan reaksi kemarahan besar seluruh dunia Islam. Pada keesokan harinya, ribuan umat Islam datang beramai-ramai menunaikan salat di ruang luar Masjid Al-Aqsa. Dan berlakulah siri demonstrasi besar-besaran di bandar suci Al-Quds menentang tindakan jahat dan zalim tersebut. Di antara kesan peristiwa kebakaran tersebut ialah berlakunya sidang puncak pertama negara-negara umat Islam OIC atau Munazamatul Muktamar Islami yang pertama di Morocco, tahun di ibu negara Morocco. Saudara-saudara sekalian, peristiwa getir ini telah pun berlalu. Apa yang harus kita lakukan ialah mengenal pasti apakah peranan dan kewajipan kita sebagai individu dan sebagai ulama, bahkan sebagai umat Islam terhadap isu Palestin, khasnya nasib Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Saudara-saudara sekalian, melindungi Masjid Al-Aqsa serta mempertahankannya adalah bermakna melindungi sejarah dan warisan ummah. Zionis adalah penyangak peradaban. Mereka berusaha sejak dahulu mencuri dan merampas tanah air umat, merubah kesan dan peninggalan sejarah, serta merubah sejarah itu sendiri. Mereka mahu menipu diri sendiri, memperdaya umat dan bangsa-bangsa di dunia ini.
Iaitu dengan dakwaan bahawa mereka mempunyai peninggalan sejarah tertanam di bawah, kononnya tertanam di bawah Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya mereka memang pembohong besar. Sejak 51 tahun mereka menggali tanah di bawah Masjid Al-Aqsa, namun mereka tidak berjumpa apa-apa peninggalan haikal atau sakibaki runtuhan rumah ibadat purba yang mereka dakwa wujud di situ. Sebaliknya mereka cuba menipu dengan membentuk beberapa ketulan batu yang nampak seolah-olah ia peninggalan sejarah Yahudi kuno. Tetapi usaha itu telah didedahkan kebohongannya oleh pakar-pakar arkeologi dan sejarah antarabangsa. Sebab itu kita semua, bahkan dunia, seluruhnya termasuk UNESCO dan lain-lain, patut berusaha membebaskan Al-Aqsa dari penguasaan dan tipu daya Zionis demi melindungi warisan sejarah dan peradaban dunia Islam dan Arab. Kita semua wajib menegaskan kepada umat Islam seluruhnya, tuan-tuan dan puan sekalian, pertama bahawa Masjid Al-Aqsa adalah sebahagian dari akidah umat Islam. Bahawa tidak ada isu di dunia ini yang mendapat pengiktirafan sedunia serta kesepakatan perakuan seperti isu Al-Quds. Isu ini adalah sesuatu yang tetap, mantap dan teguh sebagai sesuatu yang tidak akan dibiarkan oleh umat Islam terlepas dari genggaman dan pembelaan mereka. Yang kedua, kita perlu menuntut pihak-pihak antarabangsa dan warga dunia yang bebas agar menekan negara musuh Zionis supaya membenarkan anak dan warga Muslim Palestin dan juga yang bukan Muslim menikmati kebebasan beribadah di Masjid Al-Aqsa Mubarak khasnya dan di rumah ibadat masing-masing. Tiga, perlunya menyelaraskan dan menyatukan tenaga ulama untuk menyedarkan individu dan warga umat tentang pentingnya martabat dan isu Baitul Maqdis. Tenaga para ulama hendaklah dihimpun dan digalakkan untuk berjihad dalam berbagai peringkat demi membebaskan Baitul Maqdis dan bumi Palestin. Yang keempat, perlunya memperbaharui fatwa berkaitan dengan Al-Quds serta bumi Palestin. Perlunya membela perjuangan penduduknya, mengharamkan perbuatan membiar dan mensia-siakan walau sejengkal tanah-tanah Palestin, di samping kemestian berjihad dalam segala bentuk untuk membebaskannya. Yang kelima, kemestian bekerjasama di peringkat umat Islam di dalam dan luar negara untuk menyatukan tenaga, menyedarkan ulama di luar Palestin tentang bahaya yang sedang mengitari Baitul Maqdis serta Masjid Al-Aqsa agar mereka sedar dan bingkas bangun menunaikan kewajipan mereka. Yang keenam, memperkasa dan meningkatkan minggu dakwah di masjid-masjid mereka serta dalam media baru yang boleh mengungkapkan tentang isu Al-Quds dan Al-Aqsa dengan menyelaraskan tenaga bersama para pendakwah Persatuan Ulama Palestin atau para khatib Kementerian Wakaf dan Agama Palestin, di samping mendedahkan serangan musuh Zionis ataupun juga Malaysia, termasuk mendedahkan serangan musuh Zionis yang berterusan melakukan jenayah perang yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa terhadap rakyat dan umat Islam Palestin. Yang ketujuh, perlunya menggalakkan umat Islam menderma sehari gaji setiap tahun untuk membela Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dengan dimulai oleh ulama Palestin sendiri dan juga barangkali juga ulama Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya. Yang ke-8, kementerian bekerjasama dengan institusi pertubuhan yang membantu Palestin, Al-Quds, Al-Aqsa dan warganya, baik moral maupun material di dalam Palestin maupun di luar Palestin.
Yang kesembilan, menerangkan pentingnya peranan santri dan sukarelawan penjaga ruang-ruang Masjid Al-Aqsa, sama ada penduduk Baitul Maqdis maupun para penghuni bumi yang telah ditawan pada tahun 1948, di samping kewajipan membantu mereka kerana mereka adalah teras keamanan. Mereka membantu mereka berarti membantu Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. 10. Perlunya menggunakan kaedah tradisional atau non-tradisional dalam media untuk menyampaikan mesej kepada semua pihak dan para pendengar. Ini ialah untuk membekalkan kecintaan dalam diri mereka terhadap Al-Quds dan Aqsa, di samping meningkatkan kesedaran tentang wajibnya berkorban demi membebaskan Palestin dan Al-Aqsa. Yang ke-11, menyeru pihak media agar memberi ruang yang lebih luas kepada alim ulama untuk berbicara tentang Al-Quds serta jenayah dan kejahatan dilakukan oleh pihak musuh Zionis, menerangkan kewajipan umat untuk membela Al-Quds dan Al-Aqsa serta menggalakkan media bangkit menunaikan fungsi yang lebih besar dan lebih berkesan terhadap isu suci ini. Yang ke-12, menyelaraskan antara beberapa ulama dalam Palestin agar mengadakan perhubungan dengan pihak tertentu di dunia Arab dan di dunia Islam untuk meningkatkan kesedaran mereka tentang status Masjid Aqsa dan Palestin, di samping menjelaskan peranan mereka yang sewajarnya dalam konteks ini. Yang ke-13, merangka dan membentuk jawatankuasa ulama demi Palestin dan Al-Aqsa, kalau belum diwujudkan lagi, sebagai wahana untuk berkhidmat membela isu suci ini. Yang ke-14, berkomunikasi dengan pihak-pihak massa yang berpengaruh, dengan kumpulan-kumpulan penggerak Palestin serta rakyat Palestin umumnya, di samping para ulama khasnya, agar mereka keluar mengadakan demonstrasi atau rapat umum atau perhimpunan untuk menyokong perjuangan umat Palestin di Al-Aqsa dan di Al-Quds, di mana ulama sendiri menjadi penerajunya yang paling hadapan atau terkehadapan. Ini akan membantu membangkitkan semangat serta tekad anak muda umat Islam demi membela tanah air mereka, membela Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Yang ke-15, menggalakkan pertubuhan dan institusi ulama di Malaysia seperti PUM serta Ulama Malaysia, Ikatan Ulama Lulusan Al-Azhar Cawangan Malaysia, PBMTT, Yadim, ABIM, MAPIM, dan lain-lain, untuk menyelaraskan usaha dan program mereka untuk sama-sama menjayakan kempen Umana'ul Mimbar, atau pemegang amanah podium, demi menghidupkan hari peringatan yang getir mengenai isu dan tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Zionis dan kuncu-kuncu mereka. Sebenarnya dengan berulang tibanya hari peringatan getir pembakaran Masjid Al-Aqsa ini seharusnya mendorong umat untuk meningkatkan lagi sokongan mereka terhadap para pejuang Baitul Maqdis agar lebih mantap demi mempertahankan perjuangan mereka, baik dengan bantuan moral maupun material atau bantuan media, komunikasi dan politik, di samping membanyakkan doa kepada Allah. Kita banyakkan doa kepada Allah dengan sepenuh ikhlas hati agar dikurniakan kejayaan kepada pejuang Palestin dan diselamatkan mereka dari segala kesusahan, di samping memastikan isu Palestin terus hidup segar di sanubari umat dan di setiap negara, warga negara merdeka di dunia ini. Kami juga sempena peringatan yang menyedihkan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, memperbarui penghargaan dan penghormatan dari dalam lubuk hati kami yang ikhlas kepada setiap pemilik mata yang terus berjaga menjaga Masjid Al-Aqsa, juga kepada seluruh rakyat Palestin yang menampilkan stamina dan daya tahan dan perjuangan mereka yang berterusan menghadapi karenah penjajah Zionis, termasuk mereka yang dalam penjara Zionis yang tetap tabah bertahan dan bersabar. Dengan perjuangan mereka yang berterusan, menyebabkan musuh di dalam maupun di luar negara selalu tersilap dalam membuat perhitungan sehingga memberikan rakyat Palestin lebih peluang dan ruang
untuk menghadapi tipu daya dan perancangan musuh. Saya mohon maaf kerana meleret panjang bercakap. Cukup sekadar ini. Terima kasih kerana kesabaran tuan-tuan dan puan-puan mendengar ucapan ini. Semoga tuan-tuan dan puan terus menjadi sumber tenaga dan dinding perkasa yang mempertahankan Islam dan umat Islam di mana saja mereka berada. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إني سائر للدين حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر